Rasulullah ajar pada sahabat dia yang awalun. Dia ajarkan ini dulu 13 tahun. Dia ajarkan bekas dalam diri itu tadi, kolbun kita, kalau baik semuanya. Rasulullah terus ajar gitu. Perbaikan kolbun tu harus menghilangkan kedirian, keakuan diri. Itu berhala yang paling berat. Bukan berhala patung tu semua. Bukanlah saya cakap patung tu bagus. Tapi bukan itu yang nombor satu harus kita pancung. Tapi berhala diri kita ni tadi yang menjadikan penyebab kita mencipta patung-patung yang lain. Sebab itu kita kena perhatikan Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala. Allah suruh perhati dalam diri. Perhati banyak-banyak. Engkau ada ke? Tak ada. Sampai betul-betul kita faham la ilaha illallah. Tapi kalau kita perhatikan, masih lagi kita ada rasa diri kita lagi, keakuan diri, kita belum lagi perhatikan. Kita tak dapat perhatikan betul-betul. Maka tu dia tengok, kita lihat dalam. Dia berlapis-lapis kolbun kita ni. Ditanyai oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, kolbun tu macam mana ya Rasulullah? Kolbun tu, Rasulullah kata kalau baik-baik semuanya. Maknanya, macam mana yang dikatakan kolbun yang macam mana? Yang kata kalau baik, kolbun tu baik semua. Baik hati tu, bahasa kita hati kan. Tapi bahasa kolbun tu dia tak sama macam hati. Kolbun dia berlapis-lapis. Ada 7 lapis. Ada nafsu-nafsu lagi tu. Dia punya tu istana-istana dia. Tapi kita nak kenal tu bukan yang di luar istana. Tapi kita nak kenal kolbun diri kita yang di dalam tu. Di dalam tu ada suatu geliga. Ataupun saya bahasakan satu manusia rijal yang sangat handsome, yang sangat kalau jumpa untung. Itu nama dia Sirullah Nur Muhammad. Ini kalau dijumpai bulan Rabiul Awal ni, mudah-mudahan semua dapat jumpa. Semua dapat kenal. Bukan kita mau kenal Muhammad yang tu saja, tapi Muhammad yang paling penting, Muhammad yang ada sirullah yang Allah letak dalam kolbun tu. Dalam diri-diri kita semua ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia kata telah datang, Allah Ta'ala kata. Telah dah. Laqad ja'akum rasul. Rasul tu tak ada dalam. Allah Ta'ala kata. Ada dalam. Perhatikan. Nampak ke? Belum kenal, cari. Cari siapa dapat jumpa untung. Di situ alat kenderaan yang Allah letak, Sirullah Nur Muhammad tu juga nama dia. Aku letakkan di situ supaya engkau boleh kenal aku. Untuk sampai kepada aku tu harus kau tengok wa fi anfusikum, dalam diri kau ada segumpal tu tadi daging, dalam tu nama dia kolbun, tu nama dia daging tu kolbun, dan dalam tu ada istana. Kau jumpa orang dalam istana tu, itulah Sirullah Nur Muhammad yang Allah Ta'ala letak special pada diri setiap manusia. Bahagia kalau siapa dapat bahagia. Jadi sebenarnya bulan Rabiul Awal ini, hari ini dianugerahi kepada kita faham apa itu dalam. Kalau kita faham tu, di situ kita akan Isra' wal Mi'raj. Di situlah tempat untuk sampai kepada Zatullah. Zatullah tak boleh kenal, tapi sampai dinding zat, dinding tauhid zat itu harus Nur Muhammad. Baru sempurna dikatakan insan kamil wa mukamil. Bahagialah kita. Inilah berita bahagia yang Rasulullah mubassiran wa nazira. Yang dah jauh sekarang ni kita dah dimomokkan dengan ilmu-ilmu. Bukan ilmu yang lain saya cakap tu tak betul. Tapi ini yang asli, yang asliah yang Rasulullah ajarkan dulu 13 tahun. Tauhid yang ni tadi. Untuk mengetahui benar-benar kita ni tak pernah ada. Kita ni belum lagi disebut ada. Dan kalaupun dimasukkan kita hidup, kita tetap tak ada. Yang ada di dia. Sebab tu kalimah sakti yang kita baca mula-mula adalah la ilaha il ataupun asyhadu al, mengaku betul-betul tak ada, aku tak ada, semua tak ada. Tapi kita hanya menyampaikan melalui mulut kita tanpa mengimani, tanpa meyakini, tanpa membedah siasat. Kita tak bedah siasat, kita sampai bila kita tak akan faham.
Sedangkan Rasulullah SAW, Rasul-Rasul, para Nabi, para wali Allah, sebut la je tak ada dah. Ataupun sekali dia la, iman terus mengimani. 24 jam tak pernah ada rasa ada diri. Memang pakar diorang ni. Arif billah dalam bab menghilangkan diri. Kita ketuk kuntak kantil lagi. Ya ke tak? Ya ke tak? Kejap ada, kejap tidak. Dimomok-momokkan lagi pula. Dengan kecantikan, keindahan dunia. Kita tak nampak keindahan yang Nur Muhammad tu. Kita tak nampak. Kalau kita dah nampak tu, kita dah lihat, diperlihatkan Allah, kita tak nampak yang lain indah. Kita nampak dia yang indah. Jadi sebelum rosak keindahan yang itu tadi, kita harus cari sampai dapat apa tu yang Rasulullah kata, qalbun, yang di dalam, yang Allah suruh tengok dalam diri kita masing-masing. Susahlah je, susah. Memanglah susah. Nabi-nabi terus dapat ke? Wali-wali Allah terus dapat ke? Maka itulah Allah Ta'ala kata nilai kita jihad, perang. Sahabat balik daripada perang Badar, tanya Rasulullah, ada perang berat? Ada. Apa? Jihad awana. Inilah dia. Untuk sampai kita kenal, kena berjihad, istiharkan. Aku nak berperang supaya aku dapat Allah Ta'ala. Aku dapat dalam qalbun aku sirullah tu. Aku dapat naik kenderaan Nur Muhammad untuk Mi'raj sampai kepada Allah dan tenggelam. Baru aku tahu punya aku tak ada. Yang adanya Engkau, ya Allah. Engkau yang 24 jam urus diri ke aku. Begitu sampai kita yakin Allah yang tahu urus diri aku. Berjalan, melihat, mendengar apa yang kita nak makan, tidur pukul berapa, bangun pukul apa. Semua kita tahu itu semua rancangan, aturan, pentadbiran dan juga pentakdiran Allah. Kita yakini bukan daripada kita. Sebab kita tak ada kedirian dah. Itu yang dikatakan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Tanpa ada kejap iman, kejap tak. Sekarang kalau kita tak selesai yang ni, kita kejap iman, kejap tak. Siang iman, kata Rasulullah, malam kafir. Malam beriman, siang kafir. Dimain-mainkan aja. Sebab tak tapi bila dah selesai, kita dah faham, dah dijelaskan pada malam ni, kita tak mau lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta. Kurang lebih maksudnya, ya Allah, setelah aku tak faham, sesat aku, Engkau selamatkan aku. Aku tahu Engkau lah ala tuju, tak ada diri aku, maka jangan baltahkan aku balik. Itu doa untuk tetapkan hati kita supaya tidak ada rasa kedirian. Tetap yang ada hanya mengesakan. Kita tetap juga mohon pada Allah supaya masalah besar kita adalah keakuan diri. Sebab tu kita bila istighfar, keakuan diri tu harus menyesali dulu. Astaghfirullahalazim. Penyesalan tu yang paling berat dosa kita adalah mengakui adanya kita. Itu sangat biadab. Itu sangat dosa kecil. Ialah ada diri kecil, dosa besar. Tak, itu adalah mensyirikkan Allah. Sebab engkau ada dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Di samping ada Allah, engkau kata engkau pun ada. Maknanya engkau gunakan kudrat Allah, hidup Allah, engkau kata itu hidup engkau. Bahaya tak? Syirik kan? Bukan saya cakap dalam surah Al-Kahfi penghabisan. Weh, bahaya ni, macam mana nak hidup ni? Obahlah. Obah dah dapat kemanisan. Orang yang benar mengesakan Allah betul-betul manisnya, tiada pahit. Tak ada boleh menandingi kesedapan orang mengesakan Allah. Itu Allah sendiri yang bagi. Bila kita tak dapat tu, kita tak dapat. Saya pun tak boleh nak cerita sedap dia. Sebab lakukanlah. Buangkan kesyirikan tu. Jangan ada keakuan diri. Rasa sendiri manis dia. Hui, mengapa daripada dulu aku tak dapat? Baru kita tahu. Tak ada yang lebih nikmat kalau kita, ya Allah, saya tak boleh nak ceritakan nikmat dia. Allah sembunyikan lagi. Lagi Allah bagi nikmat, lagi bagi nikmat. Lagi kita menghilangkan diri, lagi nikmat, ya Allah. Ini ahli tuju sebenar. Allah bagi kita hidup bukan membebankan kita. Tapi kita sekarang, pelajaran kita kebanyakan sekarang,
Masuklah universiti, mana profesor macam mana, kebanyakan semua menekan. Tak ada yang macam Rasulullah bawa. Hidup kita kena tahu adalah bahagia bila kita berkehidupan cinta dengan Allah. Harus kenal dulu. Dafi anfusikum, kenal diri kau, maka engkau akan dikenalkan oleh Allah. Bahawa engkau akan cinta sebab kau tak mau ada rasa diri. Cinta masuk kesucian nama dia. Baru hidup kita bahagia, baru kita tahu, ya Allah, selama ni hari aku rasa macam hidup aku nak kejar syurga lah, takut neraka lah, silap sikit macam ni. Kita tertekan. Kita tak tahu nak jaga yang ibu dia yang mana satu. Ada kalau diterangkan tadi, bila Allah dah bagi kefahaman dia yang tepat, bahawasanya kita kena jaga gitu je. Jangan ada rasa diri je. Itu je. Kita perhatikan tadi, yang dikatakan tadi, kita sebut Allahumma ajirna minan. Apa tu? Kita berlindung daripada Allah. Apa tu? Api. Api apa tu? Azab. Apa maknanya? Azab. Azab tu api ke? Jadi kita tak berdasiasat. Kita ingat kita takut api. Nabi Ibrahim tak takut api. Masuk dalam api sejuk. Kita pun tak faham. Api ke yang kita nak takut atau Allah? Kalau kita faham Allahumma ajirna tu, sebenarnya kita takut ada keakuan diri. Bila keakuan diri tu maknanya itulah azab. Kita yang menciptakan azab. Yang menciptakan azab, Allah tak zalim. Allah hanya bagi tahu. Azab tu bila kau ada diri kau tak ingat dia. Kau rasa ada engkau. Tapi cuba kau tak ada, nak diazab apa? Sebenarnya yang ada hanya dia. Jadi di lain diciptakan neraka, diciptakan syurga. Jadi apa tu syurga? Adakah kamu menginginkan syurga? Sedangkan syurga tu percikkan daripada nikmat yang di sisi dia. Jadi adakah kita hala tuju tadi? Hala tuju hidup kita syurga ke? Berat kita ni. Tapi bukanlah bermakna saya cakap syurga tu tak ada. Tapi Allah bijaksana, dia ciptakan syurga dan neraka, hina dan jahat dan Jadi dia bukan suruh kita duduk antara kedua tu. Kita tak faham. Kita nak pilih yang baik aja. Kita nak pilih syurga, neraka tak ada. Mana boleh? Sebab aku ciptakan tu bukan itu tempat engkau. Si Haji ni biar betul ada ke syurga. So kita, Allah suruh minta syurga. Nanti dulu. Saya belum jelaskan. Saya nak ceritakan biar faham dulu. Biar faham tempat yang kita nak tu bukan di situ. Maksud saya bukan tu tak ada. Allah bijaksana, dia ciptakan tu supaya kita berfikir. Bukan aku jadikan syurga dan neraka, bukan itu tempat duduk engkau. Habis tempat duduk kat mana? Siapa yang bilang dalam Quran tu Allah kata engkau kena duduk dalam syurga? Habis Nabi Adam dah duduk syurga, kena keluar pula lagi. Apa benda yang tempat yang tenang sebenarnya? Dah duduk dalam syurga pun kena keluar balik. Satu tak boleh. Satu tu yang dia kejar. 100,000 tu lain semua boleh. Satu tu larang. Satu juga dia nak. Tak lulus juga. Jadi kita dalam syurga tak lepas juga. Ada lagi yang benda yang kita tak dapat lagi. Betul? Ada yang tak cukup lagi kau pandang dalam syurga. Jadi apa sebenarnya Allah nak? Suruh kita berfikir. Sebab aku jadikan tu supaya kau faham. Ini nikmat, ini ini aku suka, ini aku tak suka. Tapi sebenar-benarnya yang aku nak kau duduk dengan aku tak ada diri kau. Maka tu aku panggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Maka tu aku panggil orang yang kenal dengan aku panggil dengan panggilan manja cinta. Wahai jiwa yang tenang kekasihku, mari. Satu hari beratus ribu Allah panggil. Allah. Sidi, Mat ni, mai kekasihku, mai dekat dengan aku. Bukan aku panggil suruh duduk kat syurga. Ada dia panggil suruh duduk kat syurga. Tak, duduk dengan lebur. Kita nak duduk kat mana lagi yang selamat? Cuba cerita. Syurga selamat tak? Allah bagi tahu. Jangan pula cerita dengan orang pula. Si Haji kata duduk kat syurga tak selamat. Dah saya pula kena. Maksud saya tu,
Yang paling selamat Allah Ta'ala kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Siapa yang tenang tu, dia selalu irji'i ila rabbiki. Selalu tenggelam, tak ada diri dia dengan asyik dengan Allah. Kita tengok para rasul, para nabi, para orang wali Allah, kekasih Allah. Cop dia tu kekasih Allah, orang mukmin. Orang mukmin tu kekasih Allah. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirullah jilat qulubuhum. Aku bersumpah, kata Allah, kata, tanda-tanda orang tu mukmin, para rasul, para nabi, para orang wali-wali Allah, itu kekasihku. Disebutkan nama aku dalam diri dia, dia ingat, tak payah sebut. Ingat, bergetar takut dan rindu. Dia baring, dia muka senyum, rindu dengan Allah, kekasih dia. Allah langkah rindu. Kita Allah berat ke mana-mana fikir dah. Berat kita ni. Orang sebut nama Allah tu tenang, kita sebut nama Allah serabut. Bahaya kita ni hidup ni. Siapa yang ajar macam tu? Guru mana yang ajar sekarang ni kita ni? Enggak, terbalik jadi dah. Nabi ajar suruh sebut nama Allah jadi tenang. Sebut nama Allah, Allah Ta'ala kata tenang. Sebut nama Allah, kita kembali kepada Allah, tak ada diri kita, tenang. Allah, ya Allah, kesianlah masyarakat kita ni, dipermomok-momokkan, dibodoh-bodohkan. Masuk pula, bila dibodoh-bodohkan, masuk yang lain pula, Yahudi, WHO punya pula solat, macam-macam dah. Dah makin jauh di bawah dia. Sebabnya bodohnya asal kita. Maka senanglah Yahudi nak mempengaruhi kita. Satu persatu diperbodohkan kita. Tak pernah solat dalam hidup kita, tak pernah renggang-renggang, dia dah jadi renggang-renggang. Tak pernah kena enjet pula. Macam-macam kebodohan dibodoh-bodohkan kita lagi. Lepas tu bangga pula kena enjet pula lagi. Ya Allah, saya cakap. Kebingungan jadi kita ni. Ya, anak-anak cucu kita akan lain pun kebingung dah. Pak, solat apa ni Pak, renggang-renggang ni? Dah. WHO. Dah. Bukan ikut cara Nabi, WHO. Habis dah pemain-mainkan kita. Tapi bila kita dah ada ini, kita tak peduli. Sebab kita akan buat cara yang Nabi buat. Kita tak mau lari tajuk. Tak pernah. Kita minta maaf ni sambung bab apa pula kehidupan kita sekarang ni. Tadi ada ijazah kan tadi untuk selawat ni tadi. Dah faham maknanya insya-Allah semua dapat. Yang ada, yang kat luar, yang tak adil ni semua nyambut kita, malaikat-malaikat. Semua yang apa, roh-roh. Semua yang ada pun ikut dapat apa ni, rahmat Allah. Bukan saya, rahmat Allah. Jadi kita perlihatkan tadi. Sekarang kehidupan kita selalu dimomok-momokkan, selalu diperbodoh-bodohkan. Maka kita selalu mendapat azab lah tu. Bila kita tak pegang Allah, kita ikut cara dia, azab lah tu. Sebenarnya tak payah tunggu azab nak hitung lagi. Sinilah azabnya. Kira kita dah diazab lah. Janganlah kira lagi tak yakin. Yakinlah kita dah diazab lah ni boleh ikut WHO. Senang kita kan. Jangan tak yakin pula. Tu. Jadi kita nak hindarkan dia tu tadi dengan akidah tauhid. Rasulullah SAW 1405 lebih 400 tahun lebih dulu dah bagi tahu akan datang nanti zamannya Islam akan jadi asing. Macam pendatang asing, pelik. Macam mana aku dulu mula-mula diutus oleh Allah dari Mekah, dengan Madinah. Kata Nabi ni apa dia? Kita semua ada patung Lata, Uzza, ada emas. Nabi Muhammad tak bawa apalah. Pelik Muhammad ni. Dia nak ada patung juga bawa tak pelik macam dia. Tu mula-mula Rasulullah lah. Bila Rasulullah dah jelas akidah tauhid. Jadi dia Rasulullah tak hancurkan patung-patung tu dulu. Tetapi masuk dalam diri manusia, patung yang dalam diri, keakuan diri manusia kafir Quraisy tu dulu dia dengan akhlak karimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat mulia, tunjukkan dengan keikhlasan hati dia nak menolong. Kesian tengok orang tu sembah berhala, tak kenal Tuhan. Kesian dia tengok. Ya Allah, aku diutus untuk bagi tahu berita gembira supaya dia kenal Allah. Itulah berita gembira. Jadi macam mana Nabi buat dengan kasih sayang tadi? Kasih sayang, dia peluk, dia rangkul. Orang minum arak ke orang sembah berhala, dia rangkul, dia pujuk. Dia cakap yang baik-baik dulu. Bila orang tu tengok akhlak dia baik, terpikat dengan Nabi, dia pun duduk dengan Nabi, baru dia nampak
perangai dia tak elok. Orang tu sendiri tahu perangai dia tak elok. Macam kita sekarang ni. Kebanyakan kita dah ikut duduk dalam akuarium Yahudi. Sistem Yahudi. Maksud saya tu, sistem Yahudi. Kita kata tadi, dalam solat kita kata tadi. Tak payah luar lah. Dalam solat kita kata, siratal lazina an'am. Jalan siapa kita nak tu? Jalan orang yang mengesahkan Allah. Iaitu para rasul, para nabi, waliullah. Orang mukmin. Betul? Itulah maksud dia siratal lazina an'am. Kalau kita berdasar. Nak ikut tak tu? Mestilah kita dalam solat. Tapi nanti dulu. Kita kata ghairil tak mau jalan orang yang tak ikut, maknanya jalan orang yang azab. Apa tu? Siapa orang yang diazab? Yahudi, Nasrani, Itulah dia kalau maksudnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sesat tu dalin. Itu kita tak nak. Habis solat kita masuk sistem dia. Apa sistem dia? Riba. Sistem apa? Hospital. Sistem apa? Sekolah. Kita dah tak nampak orang Yahudi. Sistem tu lebih bahaya daripada orang Yahudi. Sistem tu. Kemarin dulu saya dah cakap, iblis tu jangan kau cari. Kau cari perangai tu. Ada dalam diri manusia. Ada diri dalam diri kita. Jangan kau cari rupa iblis tu macam mana. Jangan kau cari rupa-rupa malaikat. Cari sifat dia dalam diri wa fi anfusikum. Baru kau faham, ya Allah. Aku punya Yahudi, aku punya munafik. Semua ada dalam diri kita. Malaikat pun ada, nabi-nabi punya perangai pun ada, iblis pun ada. Jadi bila aku nak betul-betul tumpu satu, iaitu membinasakan semua yang ada hanya sebab Allah tajalikan tadi malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul, Nur Muhammad, apa sekalian alam, iblis ke jin ke, untuk menyatakan siapa? Diri dia. Kau pergi takut tu semua buat apa? Malaikat maut datang kau takut. Kenapa kau takut? Cuba tanya, kenapa takut dengan malaikatul maut? Dia makhluk macam kita juga, tak ada daya upaya. Dia kalau cabut nyawa tak ada belah kasihan. Iyalah, tapi dia tu skrip dia Allah bagi gitu. Kalau Allah tak bagi skrip kat dia, dia tak ada kekuatan. Belum sampai waktu dia, mana dia boleh? Bila dia sampai waktu, baru Allah bagi dia kekuatan, baru boleh pergi jumpa kita. Waktu kita dah habis. Expired. Kan? Yang kau pergi takut awal-awal, kenapa? Kita cari. Maknanya titik sebenar. Jangan kita takut tak tentu pasal. Kita kena cari betul-betul diri kita ni betul-betul dengan Allah. Itu paling mustahak. 24 jam dengan Allah. Jadi kalau malaikatul maut, Rasulullah malaikatul maut datang, Siti Fatimah takut. Siti Fatimah, siapa datang tu? Dia kata dia pencabut nikmat. Dia tak faham lagi. Dia cakap, siapa? Dia kenalkan diri dia pencabut segala nikmat. Tu malaikatul maut tu. Jadi takut Fatimah. Tak payahlah, pergilah kau sana. Dia soal gitu Fatimah. Tak nak cabut nyawa ayah dia kan. Ayah dia kata, tak apa, biarkanlah dia. Dia pun, Rasulullah tanya pada Allah, ya Allah, dah sampai ke waktu aku, ya Allah. Relax je. Kalau betul lah tu dah sampai ke waktu aku, ya Allah. Mana tunjukkan Rasulullah ajar kita selalu dengan Allah. Jadi kita akan nampak malaikat-malaikat tu, dia tak memberi bekas kepada kita. Yang kita risau, kita tak dengan Allah. Jadi Rasulullah ajar kita bahagia hidup dengan Allah. Hidup berdiri, berjalan, baring, ruku, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin tafakar, merenung Allah sentiasa, ya Allah, Engkau semua jadikan, ya Allah, tak sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau, ya Allah, tak ada pun apa yang Kau ciptakan sia-sia. Iblis pun Allah ciptakan tak sia-sia. Covid tak ada sia-sia. Semua Allah ciptakan tak ada. Baik yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisinya tak ada pun yang sia-sia. Tak ada. Sebab apa kita nampak macam ini bagus, ini tak bagus? Sebab kita tak duduk dengan Allah. Kalau kita duduk dengan Allah, kita nampak iblis pun baik. Rahsia Haji ni tak betul ilmu dia ni. Iblis baik pula. Bukan maksud saya kita kena ikut dia. Maksud saya kalau dia tak tunjukkan skrip jahat dia tu, kita pun tak tahu, faham. Kita tak faham mana baik, mana
Buruk. Bijaksananya Allah menciptakan baik dan buruk supaya kita tahu itu tak baik, ini baik. Bukan menghina. Kalau kita dah kenal itu semua makhluk Allah, kita pun sama sepupu dengan iblis juga. Sepupu kita daripada Nur Muhammad juga. Iblis pun daripada Nur Muhammad, kita pun daripada Nur Muhammad. Takkan sepupu kita dengan dia? Janganlah lebih-lebih sangat. Sikit-sikit sudahlah. Janganlah takut sangat. Janganlah. Tu maknanya kita macam Mike Tyson lawan Holyfield. Mula-mula macam mana? Geram dia nak lawan. Nak cari juga macam mana nak kalahkan dia. Bila dah lawan, salah seorang jatuh, dia bangunkan, peluk pula tu. Peluk kan? Ada teruskan musuh. Tak ada. Jadi gitu. Kita hidup ni rahmatan lil, perangai itu yang kita nak pakai. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita nak ikut siapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita hala tuju kita nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal akhir zaibatin syariat tarikat hakikat wal makrifat. Bahagia. Kita tak ada tekanan dah. Dalam diri kita dah proses dah. Kita tak perlu nak cari ilmu-ilmu luar lagi. Ini dalam kita je kita betulkan. Semua dah ada dalam tu. Semua dah ada makam-makam dia. Allah ni sayang kita. Jagalah tu, jaga tu. Sekarang tak didedahkan yang dalam ni dulu. Man arafah faqat. Sekarang kita tak lihat, tak kaji, tak kenal diri. Tapi kita rasa macam kenal diri. Tak kenal lagi sebenarnya. Kalau kenal diri, siapa yang gerakkan kau? Siapa yang bagi kau lihat? Siapa yang bagi kau nafas naik turun 108,600 satu hari tu? Adakah kau lihat dia naik turun tu Allah yang naikkan? Tak ada, kau tipu. Kazib kau. Kau kata kenal diri. Jadi jangan tertipu. Kalau ayat Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, jangan kau sambut kau tu orang beriman lagi. Selagi kau belum diuji lagi, tahu. Sekarang kita syok sendiri. Belum lagi kenal diri, dipanggil innallazina amanu, kita rasa kita orang beriman. Jangan darjat kau belum sampai diuji, jangan. Belajar dulu. Biar orang, kita tak janji kita belajar. Jangan biarkan kebodohan tu. Kita kena belajar. Allah nak kita bertambah pandai, bijak. Apa orang bijak tu Allah Ta'ala kata? Kalau profesor tu kata anak murid dia bijak, tu belum bijak lagi. Tapi Allah yang maha bijaksana, dia kata kita hamba dia yang bijak, macam mana? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang bijak kata Allah, ulul albab, ialah orang yang berdiri, jalan, baring, duduk, keadaan dia 24 jam tafakkaruna, asyik dengan Allah dia. Dia nampak bulan, dia nampak yang menjadikan bulan tu dia nampak. Dia nampak bintang, dia nampak yang menjadikan bintang. Dia nampak musuh, dia dapat siapa yang menjadikan musuh. Jadi dia tak nampak lain dah. Itu bijak kata Allah. Jangan tak payah PhD lagi dah. Dah Allah tu, bapak moyang PhD. Jaga tu je. Diri kita sentiasa rasakan kemanisan dengan Allah. Saya ajar satu orang tu susah lah nak kena. Tak susah, kau nak tidur kau senyum dengan Allah. Ambil wuduk, nak tidur. Kau tak payah kiam mulai gila-gila babi lah. Tak payah. Babi pun apa, nanti kena sondol kan. Kau tak payah nak buat ibadah gila-gila lah. Tak payah. Tak payah susah-susah. Allah tak nak kau susah-susah. Ambil wuduk bersih-bersih, tidur. Kau senyum dengan Allah. Ya Allah, hidup aku bahagia ya Allah dengan kau. Dengan kau aku bahagia ya Allah. Tidur. Bangun pun sama kau buat macam tu. Kau tengok kau dapat mengalahkan orang yang tahajud 60 tahun. Dia 60 tahun, dia tekan diri dia sebab apa? Nak sesuatu. Nak ganjaran tu, nak biar orang tahu dia ahli ibadah. Kau relax je. Cinta. Allah pun cop kau. Ni kekasih aku. Yang tu dia tak cop 60 tahun. Dia cop orang yang ambil wuduk, tidur. Aku syok dengan kau ya Allah, best. Sambil tidur tu, feeling dengan Allah. Tak ada. Darjat kita dinaikkan oleh Allah. Dengan sebab rasa cinta. Ini kau tekan Allah. Aku nak ni ya Allah, aku nak ni. Kau tak kenal Allah lagi, kau minta macam-macam. Tapi orang yang cinta dia tak nak apa pun, dia nak cinta je. Itu yang mahal dia. Makam
Yang susah-susahkan diri. Bukanlah saya tak bagi buat. Ya, saya aja kata, tak payahlah buat tajud kau macam ni. Bukan maksud saya gitu. Tapi kalau dah susah sangat, buat macam tu. Rasakan kemanisan, kelazatan dengan Allah. Bila makan sesuatu makanan tu, katalah durian musangking. Ya Allah, durian musangking ni sedap. Tapi ya Allah, engkau lagi sedap. Ya Allah, indahnya kawasan kampung ni. Ya Allah, bersih. Indahlah aku nampak. Ya Allah, engkau lagi indah ya Allah. Tukarkan asyik dengan Allah. Senang je amalan kita. Allah tak mahu susah-susah. Ini apa benda kita tekan. Jangan tekan. Allah lagi nak kita mudah. Mana ada Allah nak menyeksa kita? Kita hari pun tak faham sekarang punya ilmu. Apa benda dia orang ajar. Makin dia belajar lagi kuat pula apa? Menjauh dengan Allah pula. Bukan makin dekat. Makin menjauh. Jadi cari jalan yang paling, iaitu kita jadi seronok dengan Allah. Itu betul ilmu tu. Lagi ke depan hidup kita, lagi seronok dengan Allah. Lagi menjauh. Dunia ni kita nampak macam tak ada harga. Harga kita bertambah, besoknya bertambah. Ni hari kita feeling 10 dengan Allah lah. Feeling syok dengan Allah lah kan. 10. Besok kita nak 11. Dia jaga tu je. Ibarat gitulah. Besok lagi 12 aku nak syok dengan Allah lah. Kita jaga kontrol tu je. Keasyikan kita dengan Allah tu kita nak nambah. Ahli cinta lah kita. Kalau Allah dah taruh cinta, dia nak seksa kita. So Allah tak pernah nak seksa kita tau. Tak terfikir Allah nak seksa kita. Walau kita buat maksiat banyak kan. Satu hari 1000 kali ataupun seluas bumi dan langit penuh dengan dosa kita kan. Malaikat nak hukum kita, nak bagi kita macam-macam, nak bagi kita sakit. Allah tahan. Jangan dulu. Dosa kita banyak ni. Nak hukum kita ni. Allah kata jangan dulu. Sayang dia dengan hamba. Dia dah melampau ya Allah. Tak apa, nanti tunggu dia. Dia sampai bila pun tak nak taubat? Nanti. Dia dah 40 tahun dah ni maksiat ni. Engkau bagi ya Allah macam-macam nikmat, dia tak sedar diri. Nanti Allah Ta'ala kata. Ya Allah. Nanti Allah bagi. Nanti. Aku tahu dia hamba aku. Ya Allah. Malaikat tak boleh buat apa. Sebab Allah tu terlalu sayang dengan kita. Kita buat salah pun dia boleh kata tangguhkan lagi. Lepas tu dia pula Allah Ta'ala bagi pada kita pula amsalah. Perumpamaan. Teguran-teguran yang cukup hikmat. Tak menyakitkan hati kita. Allah tegur kita pelan-pelan di sini. Dia bagi kita sedar lagi. Sayang Allah Ta'ala pada kita. Sayang. Hari-hari Allah panggil kita pun beribu kali. Sayang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hamba ku jiwa yang tenang. Sudahlah tu. Mainlah sini. Aku dah buangkan alam nasyrah laka sadra wa wada'na anka wizra allazi yanqadara. Aku dah buang semua beban-beban kau usah fikir lain lah. Aku dah buangkan. Kau datang lagi bawa diri kau. Kau datang lagi bawa hajat-hajat kau lagi. Kau tak betul-betul telus aku. Tak nampak ke aku lagi yang lebih mustahak daripada yang lain? Panggil mutmainnah. Allah merendahkan diri. Panggil kita dengan panggilan manja. Kita pula biadab. Allah perlukan aku. Tahu pun. Kurang ajar kita ni. Biadab pula. Sampai bila kita nak betul-betul dengan Allah? Allah tu dah lama tunggu cinta kita. Dia rasa cinta pada kita. Kita lambat nak dapat cinta. Malah kita apa lagi minta lagi bukan-bukan. Cinta tu lebih mustahak daripada yang lain. Ya, bila kita nak proses betul-betul? Bila kita nak mulakan? Ni bulan Maulud ni kita niatkan sempena bulan yang penuh berkat ni, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan mendapat syafaat ni kita nak mulakan hidup kita cinta dengan Allah melebihi yang lain. Tanamkan dalam diri. Itu je, tak ada lain. Allah pun bagi tahu kalau kau nak cinta ikutlah kekasih aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang nak aku cintai pada Muhammad, cakapkan pada umat, ikut engkau. Sebab aku punya kekuasaan, aku punya kecintaan, aku dah letak pada engkau. Jadi kalau engkau, siapa yang aja cinta pada engkau,
maknanya dia cinta. Dia dua kembar, ini kembar, Allah dan Muhammad. Kalau kita cinta Allah, dapat Muhammad. Kalau cinta Muhammad, dapat Allah. Itu takkan terpisah. Jadi tak ada rugi kalau kita selawat berapa banyak pun, tetap kita akan dicinta oleh Muhammad dan juga Allah. Dia melekat dua kembar, takkan berpisah. Kita dapat Allah, cinta Allah, Muhammad pun pasti besar cinta juga. Untungnya kita tadi ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa nak jadi Nabi, umat Nabi Muhammad. Sebab ni lah kita dah jadi umat Muhammad, tak pandai nak ukur diri. Bahaya kita ni. Cukup. Maknanya kita jangan tekan-tekan hidup kita dengan amalan-amalan yang bukan saya tak bagi buat. Kita jaga kecintaan ni. Lepas tu kita banyak bereskan tengok diri. Jangan rasa ada keakuan diri. Itu pun membuka pintu maksiat yang lain. Itu jaga tu lah. Jadi kita lenggok kita bila bernafas tu selalu kita tengok. Bila kita berzikir, ini ijazah lagi satu. Ijazah kalimat untuk dapat maqam la ilaha illallah. Ijazah dia Nabi ajar kepada Ali di dalam kelambu. Dia ajar kepada Abu Bakar di dalam gua. Dia itu tanpa mengeluarkan suara. Sir. Jadi dua-dua ni malam kita akan insya-Allah dikurniakan oleh Allah. InsyaAllah. Kalau dalam kelambu dia suruh tunggu, iaitu la ilaha illallah tu, maknanya dia bukan menyebut, dia sebut sekali la ilaha illallah, dia tengok nafas dia naik turun tu Allah yang naikkan turunkan. Dia memandang. Dia buat main. Engkau yang naikkan ya Allah, engkau yang turunkan. Allahu kat dalam tu. Dia tanpa huruf, tanpa kita ingat. Tapi kita sebut la ilaha illallah sekali dengan jadidu imanakum aktsiru min qawli. Nabi kata, perbaharuilah iman kalian dengan menyebut banyak-banyak kalimah. Banyak tu saya suruh kita faham. Bukan sekadar banyak. Banyak tu kita faham kita ni tidak ada. Jadi kita cara dia takdirkan diri, kita nampak nafas kita, nyawa kita, dalam nyawa kita ada nafas. Nafas tu adalah nafas Ar-Rahman. Dia yang ada sirullah. Dan kita tak ada yang ada sirullah. Jadi dia yang menghidupkan tu nafas tu tadi, nafas sirullah Ar-Rahman. Jadi kita buat sendiri dah nafas tu. Dia yang naikkan, dia turunkan. Kita ingat bukan kita. Dia yang naikkan, dia yang turun. Dia yang berhentikan. Kita main gitulah. La ilaha jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ingat la ilaha illallah, la ilaha. Dia naik turun nafas itu. Kita tak ada. Di situ switch dia. Nyawa. Roh. Itu tadi. Dalam roh ada sirullah. Dan sirullah tak lain adalah sifatullah bernama Nur. Dia yang hidup, yang tiada mati, yang kekal abad. Semuanya kullu man 'alaiha, semua binasa. Wa yabqa wajhu rabbika. Dia yang tetap duduk kat kekal tu. Jangan menyembah pada yang lain, menyembah pada yang tapi syaratnya leburkan semua. Macam mana nak leburkan semua? Dia yang boleh membinasakan diri kita. Tunggu datang bilanya Allah akan binasakan kita. Kalau kita nak hilangkan diri kita, la ilaha illallah, tak boleh. Yang lain ingatan datang macam-macam. Tapi Allah nak tengok kita punya semangat jihad. Suka Allah Ta'ala nak tengok. Jadi kita tak apa. Tak boleh pun tak apa. Jadi Allah suka tengok semangat jihad kita lawan. Tolong ya Allah, hilang masih ada lagi lah ya Allah. Nanti datang pertolongan Allah. Macam tempoh hari saya cerita, kalau Nabi Musa di Bukit Tursina, tanggalkan kedua belah keterompang kau tu Musa. Musa faham dah bahasa Allah Ta'ala. Tu bukan terompah, dia suruh tanggalkan aja. Dunia dan juga hawa nafsu kau matikan diri kau. Kedua. Musa faham lah bahasa Allah Ta'ala, kita yang tak faham. Baca Quran kita tak faham lagi. Sebab kita nak baca je, nak pahala apa, ganjaran 1 huruf 10 poin, kita main poin dia lah. Main duit je. Bukan saya cakap tak betul, tapi cukup-cukup lah. Itu tadika lah. Kita dah makin matang, janganlah main upah-upah panjang kan. Jadi gitu. Bila kita dah, Musa dah lekang kan, terompah dia bukan saja terompah tu, diri dia semua dia tak ada kan. Baru engkau berada di lembah suci tu. Wah, baru betul. Kalau ada diri tak duduk kat lembah suci. Kat mana lembah suci? Mana aku tahu. Syarat dia kena buang diri
buang dunia, semua tak ada semua, baru kau ada di lembah suci. Itu kata Allah. Oh gitu rahsianya. Alhamdulillah kita dah dapat rahsia dia. Dapatlah kita kenal Allah. Allah kenalkan macam itulah cara dia. Amsalah, perumpamaan yang jelas. Itu bapak tak tahu cari benda lain. Ini yang mustahaknya. Di mana kita pergi kan dia, bukan kita. Wa huwa ma'akum aina ma. Mana pun. Mana pergi mana? Dia yang bawa. Dia yang tahu atur. Kita dia rasa nak cari dia kat mana. Jangan carilah. Dia tak pernah tinggalkan kau jangan carilah. Kan engkau yang tak ada sebenarnya, dia yang ada. Engkau angan-angan kata engkau ada. Sebenarnya dia yang ada. Sudah. Qul huwallahu. Dia yang esakan diri dia. Nikmatlah kita dah tak ada kan. Apa yang nak dikira malaikat nanti baik buruk. Dah tak ada kita. Malaikat pun tak boleh nak kira apa. Kita berada di tempat yang kita di dunia lagi, kita dah kembali kepada Allah. Sebelum kita mati nanti kita kembali kepada Allah. Itu orang yang mukmin, orang bijak kata Sayyidina Ali. Sebelum dia mati dia dah kembali kepada Allah. Sebelum datang sakaratul maut, dia dah kembali kepada Allah. Itu orang mukmin yang ini kita dah mati nanti baru kita nak berjalan. Iyalah tu, kau mati pun belum tentu kau tak tahu tempat kau. Di dunia kau tak tahu Allah tu macam mana. Kau nak cari tempat Allah tu kat mana, kau tak tahu sekarang. Tapi bila dah dia Allah jelaskan begini, buangkan kedua terompang kau tu Musa. Musa faham dah. Oh, dunia aku dah bersiap ya Allah. Dan kau ada pada tempat yang suci ya. Dengan aku lah. Nampak? Jangan dia laisa kami syai'un. Jangan kau cari pula bentuk Allah tu macam mana. Janganlah. Mana boleh. Dah, tak payah. Tak payah. Sebab dia dah meliputi. Nak cari apa? Kau nak tunjuk apa? Dah meliputi dia aja semua yang ada. Kita tak ada. Jadi la ilaha illallah tu kalimat sakti, kalimat suci, tetap berpatah balik. Tak ada kita. Tak ada. Kalau kita rasa ada lagi tu angan-angan tu. Ubah sistem kita. Jangan rasa ada lagi. Nikmatlah kita. Sebab kita tahu hidup ini menceritakan diri. Hidupnya iblis menceritakan diri Allah. Baik dan buruk menceritakan Allah. Diri dia. Jadi kita nak salahkan siapa sekarang? Bila dah kenal diri, kenal Allah, bahagia kita, betul? Kita tak duduk kat salah, kita tak duduk kat betul. Habis si Haji ni betul salah nak duduk kat mana? Duduk dengan dia yang menjadikan betul dan salah. Nabi dia kenapa dia pancung budak kecil? Kalau kita kata dia Nabi, patut dia betul mana boleh bunuh? Tapi siapa yang suruh? Kenapa dia suruh? Nanti dia akan lagi rosak. Kafir kau orang banyak. Jadi nak selamatkan banyak, bunuh satu. Betul? Jadi kita kena pandai bahasa Allah Ta'ala tu. Dia panggil laduni. Kalau orang tak capai pada tu, jangan sekali-kali kita tak sampai makam tu bunuh. Jangan. Saya pula kena. Siapa guru ni? Si Haji saja. Hanya saya kena. Jangan. Maknanya kita tetap juga duduk kat makam mana kita. Itu dua. Tadi ijazah kedua. Mana kita dah faham. Kat mana lembah suci yang Allah Ta'ala duduk. Bila kita dah buangkan diri kita tak ada. Buangkan dunia seisi-isinya. Betul-betul kosong tak ada. Allah akan sulur dengan cahaya yang sangat terang. Dia fanakkan kita. Kalau kita nak fanakkan diri pun tak cukup juga. Tetap ada rasa lagi. Tapi kalau dia dah, contoh tempoh hari saya dah bagi tahu. Saya ada buat salah satu dia. Macam Nabi Musa, dia nampak cahaya yang sangat terang. Cahaya patri apa ni? Itu pun kita tak, welding tu pun kita tak tahan kan? Ini cahaya Allah tunjukkan untuk leburkan Nabi Musa. Tapi bahasa Allah Ta'ala, Musa kalau kau nak tengok aku juga, kau duduk pandang gunung tu Kalau kau boleh tahan, nanti kau bolehlah lihat aku. Allah Ta'ala tu, dia manja. Musa pun lu bendol, lu pun tengok. Tunjukkan cahaya. Bahawa cahaya bukan diri Allah. Tajali cahaya tu tadi. Untuk menghilangkan. Dan bila hilang pensan dia 40 hari, dia duduk dalam keadaan yakin, nikmat dengan Allah. Sebab Allah dah leburkan dia, fanakkan dia. Bila fanak ni, makam dia sangat Yang adanya, betul-betul mengesahkan Allah. Manis tak ada pahit.
Bila dia jaga 40 hari tu, dia jaga. Aku beriman, aku. Wah, yakin pada Allah. Macam itulah kita nak. Bukan fana tu jadi gila. Fana tu jadi bertambah bagus. Disusun hidup kita oleh Allah. Bahagianya tadi. Itu Nabi Musa ke Rasulullah. Macam mana dia fanakan Rasulullah? Jadi banyak cara Allah nak fanakan kita tau. Ni malam ni kita kupas kan. Sebenarnya semua kita ada yang Allah bagi masing-masing punya kelebihan. Untuk Allah Ta'ala. Kau arkitek, macam mana cara Allah nak fanakan kau? Tinggal lagi kau tak mau cari kesungguhan berjihad tadi. Tapi kau cari, kau mekanik, ada cara dia. Kau isap dadah pun ada cara Allah nak fanakan. Jadi Allah ni sangat kasih sayang kepada hamba dia. Tu. Engkau walaupun kau seorang pelacur, tetap Allah boleh fanakan kau. Jangan, mana boleh orang ni maksiat banyak, boleh kalau Allah fanakan? Boleh kalau Allah nak. Kena kira. Belum tentu kau orang alim, kau orang mudah-mudah kau belum tentu lagi. Jangan. Sebab engkau ada rasa kedirian. Dia pelacur, kalau dia tak ada rasa kedirian dia, aku apa ya Allah, aku ni banyak buat silap. Dia mengaku. Tak, waktu tu Allah nak fanakan dia, dibagi kesedaran. Untuk penyesal. Engkau tak kebur, banyak ibadah. Mana dia nak fanakkan kau? Mana boleh orang fanak dalam keadaan tak kebur, dalam bangga diri, kotor. Nampak bersih macam banyak amal, tapi diri rasa, aku lagi banyak beramal. Nyaya kau. Jangan. Jangan. Bukan saya tak bagi beramal. Jaga. Jangan sampai ada rasa engkau yang beramal. Yang beramal tu Allah. Innal lazina amanu tu makna beriman kepada Allah. Amilus solihah. Engkau melakukan soleh tu bukan engkau. Tapi rahmat Allah. Dia yang bagi engkau kehidupan. Dia yang bagi engkau susunan. Engkau boleh tetap solat tahajud 20 tahun. 30 tahun. Tu siapa yang bagi? Allah. Jangan kau rasakan, aku 30 tahun, engkau malas. Jangan. Itu pula ada perangai tu, tinggalkanlah. Tak payahlah kau buat. Sia-sia je amalan kau buat gitu. Engkau nak supaya rendahkan orang, kau rasa engkau riak macam tu, dah bahaya. Makan balik apa. Ibarat air batu ketul, taruh di tengah panas, cair amalan kau, tak ada apa. Janganlah buat kerja sia-sia macam tu. Sentiasa rasakan dia. Jaga tu je. Jangan ada keakuan diri tu je, Nabi. La ilaha il. Jaga betul-betul. Jangan ada rasa keakuan diri. Kau buatlah macam mana hebat pun. Kau bersedekah pun sekeliling kampung. Ataupun kau sedekah kepada orang dengan senyuman. Engkau tak ada rasa itu kedirian kau. Itu lebih baik daripada kau sedekah satu kampung tapi kau kecoh kita kat orang. Bukan saya tak bagi sedekah. Maknanya jagalah. Bila sedekah tu jangan ada rasa kita. Contohnya, contoh, ada orang buta datang. Jadi kita ni rasa nak bagi RM1 lah. Contoh kan? Kita pun bagi RM1. Lepas tu kita kata dalam hati, RM1 dapat RM10 balasan. Itu pun tak betul kan tu? Itu bukan, kurang tepat betul lah. Boleh buat tapi banyak orang buat. Tapi itu kurang kualiti di sisi Allah. Kurang kualiti. Tapi kalau lagi satu, orang tu datang, orang buta minta, kita pun datang, kita bagi RM1. Untung lah. Dia kata apa? Terima kasih ya Allah. Dia terima kasih dengan Allah. Padahal Allah belum balas dengan dia lagi. Kat dunia ke sikit ataupun abadi ke, dia dah terima kasih dulu pada Allah. Kenapa? Engkau bagi aku rasa untuk bagi dia tu pun dah cukup nikmat ya Allah. Ya Allah. Kau dapat bagi aku suruh berdiri solat kumpul dalam majlis. Ya Allah. Dia bukan minta macam kita. Duduk dalam majlis ni nanti kita dibalas. Dia tak nampak yang tu. Dia dah nampak rasa dia dengan Allah tu tadi. Rasa dia dengan Allah bagi kita duduk dalam perasaan rasa dengan Allah. Itu orang yang dia sentiasa renungkan Allah. Jadi kita tak kena selalu dengar macam ni. Sebab kita ni kalau nanti 3-4 hari tak dengar ni, slow balik kita. Slow balik. Itu Rasulullah 13 tahun. Itu Rasulullah 13 tahun hari-hari ceritakan tentang kemanisan dengan Allah bila tauhid. Jangan ada diri, Nabi kata. Nabi SAW lagi pakar.
lagi faham tentang Allah, lagi rindu pada Allah, lagi takut kepada Allah. Rasulullah kata, aku yang paling kenal Allah, aku yang paling takut. Tanda orang yang kenal pada Allah tu, dia bertambah tak. Bukan takut tu lari pada Allah. Takut harimau lari, takut hantu lari. Tapi takut dengan Allah tu, jangan ada rasa kediri. Itu yang dia takut. Itu mahalnya Rasulullah tu tadi. Tapi kita faham ni cerita ni, baru kita jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Apa makna pengikut yang tadi fattabi'uni tu? Pengikut Nabi tu bukan ikut-ikut belakang Nabi. Jalan-jalan dia. Bukan jalan-jalan dia saja. Jalan dia pun dia juga, tapi bukan jalan dia. Kalau Michael Jackson, kau jadi macam Michael Jackson. Faham tak? Michael Jackson belum turun kapal terbang ni dari mereka dekat KLIA. Kau dah pakaian makan je, jalan pun ke belakang macam Michael Jackson kan. Dia untuk Michael Jackson dah sampai. Betul lah tu. Macam tu lah nak ikut Nabi. Faham tak? Nak ikut Nabi tu macam tu. Jadikan fatabi'uni ikut tu tadi macam engkau tu Muhammad. Malaikat jadi kagum. Muhammad ke ni? Jadilah tu. Jadilah tu. Nak ikut macam tu. Itu makna ikut. Ya? Bukan ikut belakang dia. Dia nyusahkan Nabi ya, kan. Kita tu jadi macam dia. Makna Muhammad dah 1400 tahun wafat. Tapi dia nampak, orang nampak kita macam Muhammad hidup lagi lah. Cahaya dia macam cahaya Muhammad lah. Sebab apa? Dia kenal diri, kenal Allah. Tak ada rasa kediri. Bila tak ada rasa kedirian, cahaya Allah, cahaya Muhammad dia hidup. Bergerak, berdiri, duduk, sentiasa cahaya. Malaikat jatuh. Malaikat sendiri kata, dia ni bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Tapi cahaya dia macam cahaya. Siapa dia, ya Allah? Dia lah manusia yang hidup kat dunia dengan kasih sayang macam Muhammad juga. Situ rupanya. Bertambah kita cinta kepada Allah, bertambah kita ikut Nabi Muhammad, bertambah cinta pada manusia, bukan manusia tu, jin ke, malaikat ke, iblis ke, semua kita bertambah tak ada kita meletakkan orang ni tak betul, orang ni betul, tak ada. Kasih sayang ni dia tak ada pilih ni betul ni salah, tak. Kasih sayang ni dia rata. Itu pasal Nabi Muhammad selain diutus oleh Allah untuk membawa berita gembira, selain tu dia membawa rahmatan lil alamin. Orang baling batu, orang nak upah bunuh Nabi Muhammad SAW, orang fitnah dia, sihir dia, macam-macam. Apa Nabi buat? Kalau tak dibaling batu, dia pergi cari orang ni. Kenapa tak baling batu hari ni? 4 kali aku lalu, 4 kali dia baling. Masuk kelima, dia tak baling. Kenapa ni? Risau Rasulullah. Kalau kita padan muka kau. Tak? Mesti sesuatu tak jadi. Sebab Allah balas kau tak betul. Kalau jiwa kita lah, kotor. Nabi tak gitu. Cari. Mana rumah dia, tanya. Selagi tu dia tak lega. Biasa dia baling. Biasa dia baling. Ni hari tak baling lah. Apa benda ni? Aku ada masalah dengan Allah ke ni? Dia kata gitu. Dia cari-cari, jumpa rumah. Balik dulu rumah. Apa yang ada? Korma ke apa, bubur ke bawa. Ketuk dah, ketuk. Orang yang dibaling tu dah tak boleh gerak dah. Dengar ketuk pintu kulit. Kak. Siapa tu? Dia kata, Muhammad. Muhammad mana? Dia pun tak tahu Muhammad mana. Muhammad yang biasa kau baling batu tu. Muhammad. Datang aku tak boleh bangun. Tolak je lah pintu tu. Setelah datang, angkat kepala dia. Aku dengar kau sakit. Angkat taruh kat pecah-pecah kan korma ke apa. Aku dengar kau sakit. Cahaya masuk dekat orang Yahudi, orang jahat tadi. Masuk cahaya, bunuh kebatilan masuk dalam kolbun dia, cahaya. Cakap, ajaran apa yang kau bawa ni Muhammad? Ajaran apa yang kau bawa ni Muhammad? Aku baling batu, aku upah kau macam-macam, hina kau. Upah orang sihir kau bunuh kau. Aku sakit ni, kawan-kawan aku yang minum yang aku suka tadi tak datang, kau yang aku tolong bagi aku ikut jalan kau. Dia tak ada maksud orang jahat, tapi dia tunjukkan lagi kesenian, kehalusan kasih sayang dia tu. Sekarang ni kita ni kalau jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, itu jati diri hidup kita. Ini tidak, kita ni terbalik pula. Memilih-milih
Orang ni aku nak buat baik, orang ni tak boleh. Dia siapa-siapa. Hidupkan dalam suasana bahagia kita. Bila boleh buat begitu, itulah kebahagiaan. Lebih bahagia daripada kalau kita duduk kat syurga. Sebab yang gembirakan kita siapa? Kekasih kita Allah. Nabi Muhammad berkehidupan dengan Allah. Bila dia buat macam tu, Allah senyum. Allah bagi tahu malaikat, tengok Muhammad kekasihku. Kagum malaikat semua. Aku tak ada nafsu, malaikat kata. Muhammad ada nafsu, dia perang, dia boleh kawal diri dia. Hormat malaikat semua lagi bertambah hormat dengan Rasulullah SAW. Senang kalau kita dah bersama dengan malaikat, senang arah-arah dia ke mana-mana, senang. Tapi kita pun dah masalah dengan Allah, masalah dengan malaikat-malaikat ni. Masalah aja kita ni. Jadi kita jagalah. Maknanya ini sebenarnya cara yang Nabi bawa cukup.